bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin berkuni hidayah inayahnya. Pada hari ini kita akan bersama lagi dalam kelas kita, insyaAllah, untuk perniagaan. Perniagaan. Jadi kita akan meneruskan dengan kita baca umur kita Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu ta'allumat ta'lim wa tadhakkur wa tadzakkir wa tanfa'u intifa' wa ifadul istifada haitsu masuk kita kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ila khair bi tiwari wa jillah wa mardati wa kulbihi wa sawabihi insyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kita akan meneruskan kelas kita pada ini dengan saya dah pun merakamkan kelas kita ini. Pertama bagi kawan kita yang mungkin dia tidak hadir ataupun tak mampu untuk hadir. Jadi kita doakan bahawa dia boleh tengok rakaman ni. Okey. Sebenarnya rakaman ni adalah soalan saya keluarkan ni soalan yang semalam saya dapat cek macam mana anda jawab, apa kita beri jawapan. Tapi sebagai kecil kita mungkin tak buat dan tak tengok sebab tak ada respon langsung. Jadi hari ini kita akan teruskan soalan yang semalam. Kita akan bacakan dan saya akan bagi jawapannya untuk kita sama menilai dan membuat pemerhatian. Sekejap ni. Okey, soalan yang pertama. Seperti biasa, 40% soalan kita adalah soalan yang mudah, 40% soalan yang sederhana, soalan 20% adalah soalan yang susah. Maksud di sini adalah mudah bila dia hanya mengukur keingatan kita. Yang kedua mengukur macam mana kita nak mengolah sesuatu, berfikir. Yang ketiga ialah mencipta sesuatu. Jadi kita yang buat mengukur ni ingat ni tak ada masalah sebab anda semua adalah seorang hafiz. Jadi so pastinya buat mengingat ni tak ada masalah. Baik, soalan yang pertama. Pernyataan manakah menerangkan tujuan utama sebuah perniagaan? A. Membina imej perniagaan. Soalan ni adalah soalan daripada daerah Keluang, Johor. Kenapa saya pilih daerah Keluang, Johor? Di Keluang ada sekolah menengah sains Keluang. Dia ada sekolah yang premier di Keluang, daerah. Di sini juga ada 3 buah sekolah yang senior, lama dan mempunyai guru-guru yang pakar. Ada beberapa sekolah-sekolah asrama yang lain yang juga perform dalam SPM dia seperti Smart J, ada 3 sekolah lain, kolej vocational. Jadi sudah pastinya mereka mempunyai pasukan yang bagus, yang baik untuk mencipta soalan. Jadi soalan ni kita harus lihat jugalah. Pernyataan manakah menerangkan tujuan utama sebuah perniagaan dijalankan? A. Membina imej perniagaan. B. Memberikan keselesaan kepada pelanggan. C. Memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. D. Menawarkan barangan dan perkhidmatan kepada pengguna. Nombor 1. Nombor satu jawapannya adalah D. Nombor 1 jawapannya adalah D. Itu adalah yang kita dapatkan. Dia itu menawarkan barang perkhidmatan kepada pengguna. So berniaga ni tak ada beza, kita tawarkan barangan dan perkhidmatan, servis dan trading. Maknanya menjual barang, menjual perkhidmatan. Itu dalam kepala mesti ada. Nombor 2 ialah maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri bentuk pemilikan perniagaan. 1. Liability terhad. 2. Menerima rebate. 3. Setiap anggota berhak buat keputusan. Ini semua adalah ciri-ciri sebuah perniagaan. Apakah untuk pemilikan perniagaan tersebut? Koperasi, syarikat sendirian berhad dan perkongsian. Tidak ada masuk. Okey.
Jadi kita tengok soalan di sini. Dia bila kita liability terhad, maksudnya berhad ataupun sedia berhad dah tak adalah, perkongsian dah tak adalah. Kita sama ada koperasi atau syarikat awam berhad, A atau C. Menerima rebate ni ada potongan, ada keistimewaan. Jarang berlaku pada syarikat awam berhad, banyak berlaku di pada koperasi. Setiap anggota berhak buat urusan. So, anggota koperasi. So, nombor 2 ni A koperasi. Nombor 2 ni A koperasi. Betul. A koperasi. Dia kalau cerita anggota semua ni ialah koperasi lah. Kita pun nanti bila keluar dan digalakkan untuk terlibat dengan koperasi. Sebab duit kita digunakan untuk membuat perniagaan. Kita boleh campur tangan dalam perniagaan tersebut. Baik. Soalan nombor 3. Maklumat berikut menunjukkan contoh aktiviti sektor perniagaan. M. Buruh binaan. N. Pengangkutan kecair. Ini contoh aktiviti sektor perniagaan. So, sektor apa? M. Yang antara berikut, manakah benar mengenai sektor M dan N? M utama, N kedua. So, A, B, C, D. M. Buruh binaan. Dalam konteks pembinaan, pengangkutan. Jadi, sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga, sektor kedua, sektor utama, sektor ketiga, sektor utama. So, dua-dua ni penting, nombor 3 memang tak ada lah. Jadi maknanya D dan B confirm tak ada lah, sama ada A atau C. Dia terbalik. Okey. Dan nombor 3 jawapan. Nombor 3 jawapannya adalah B. B je. Pertanian satu. Oh ya, pertanian. Okey. B ada sektor kedua, M ada sektor kedua, N adalah sektor ketiga, pengangkutan gas cair. 3 M sektor buruh binaan, N pengangkutan gas cair. B adalah nombor 3 adalah B, nombor 3. Kemudian kita pergi soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah perniagaan. Indah Travel Tours merupakan agensi pelancongan yang menawarkan pelbagai paket pelancongan domestik. Perniagaan ini mempunyai samai 20 orang dengan jumlah jualan 1 juta. 20 orang, ingat. Saiz perniagaan. Apakah saiz dan sektor? Saiz sederhana, kecil, besar, teater, premier, teater sekunder. Nombor 4, jawapannya adalah C. Nombor 4 adalah C. Teater kecil dan teater. Teater mana kecil ni, orang ni bawa 20 orang saja. Jadi bawah 1 juta, dia sektor saiz kecil. Dan dia ketiga lah, premier, sekunder, teater. Yang teater. Itu yang ketiga, sektor yang ketiga. Okey, pelancongan. Gambar berikut merupakan jenis pemilikan perniagaan. Okey, Maybank. Pernyataan manakah menerangkan perniagaan tersebut? 1. Menyediakan perkhidmatan langsung. 2. Berskala tempatan. 3. Perniagaan berskala besar. 4. Perniagaan sektor ketiga. 1, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 4. Dia menyediakan perkhidmatan langsung. Skala tempatan. Tempatan di luar ni. Dia bisa serah keluar. So, kita tengok dulu. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 jawapan adalah D. Jawapan 5 adalah D. D ialah 3 dan 4. Itu perniagaan besar dan terlibat dengan sektor ketiga. Banyak bantu orang lah. Okey. Sektor ke-6. Soalan ke-6. Apakah peranan kerajaan negeri melindungi pengguna daripada penipuan para peniaga, membangun kegiatan ekonomi setempat, mengumpulkan hasil dari pendapatan, menyediakan kemudahan infrastruktur. C dah confirm bukan, sebab dia bukan pendapatan pusat. Melindungi pengguna daripada penipuan atau bukan negeri, sudah pusat pun dia. Jadi antara B dengan C, antara B dengan D, antara B dengan nombor 6. Nombor 6 ialah B, nombor 6 adalah B, B iaitu membangun kereta setempat. Itulah nama pun kerajaan tempatan ataupun kerajaan negeri dia panggil setempat. Jadi B, 6, B, 7. Kita tengok soalan nombor 7 pula. Antara berikut yang manakah merupakan faktor dalaman yang mempengaruhi trend persekitaran perniagaan? A. Pemasaran. B. Ekonomi. C. Teknologi. D. Politik dan perundangan. Dan antara berikut yang manakah merupakan sektor dalaman yang mempengaruhi trend persekitaran perniagaan? A. Pemasaran.
Jadi kita tengok sini nombor tujuh, apakah yang manakah faktor dalaman? Apa faktor dalaman? Nombor tujuh ialah A, nombor tujuh A, nombor tujuh A pemasaran. Faktor dalaman, pemasaran ni kerja kita kat dalam lah. Kemudian ekonomi luar, teknologi dalaman juga, faktor politik dan luar. So di sini katakan trend persekitaran. Jadi pemasaran lah. Dah dalaman. Nombor 8. Pernyataan manakah yang menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi meningkat? Pernyataan manakah yang menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat? Okey. Nombor 8, nombor 8 jawapannya A. Nombor 8 jawapannya A, iaitu sukan di kota kerjaan semakin meningkat. Jadi ini penumpukan okey, sekejap. Sekejap, saya ada orang call saya ada, kita berhenti sebentar, nanti kita akan sambung lagi. Aduh, ada berapa jam nak